Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera Mikmuri. Jadi kita sambung video yang seterusnya, proses hidup haiwan, life processes of animals. Okey, so kita akan sambung ulang kaji. Cikgu akan bagi sedikit penerangan apa yang kamu sudah pernah belajar dan juga cikgu akan tumpukan kepada latihan lah. Jadi kamu akan buat lebih banyak latihan dari sebelum ni. Okey, so kamu sudah habis belajar. Jadi kita tengok kita sambung. Okey, kita sambung belajar tentang perlindungan daripada cuaca melampau. Protection from extreme weather. Jadi maksudnya haiwan-haiwan ni, haiwan-haiwan ni ada yang tinggal di kawasan yang terlalu sejuk. Okey, terlalu sejuk. Contohnya macam di Antartika. Okey, contoh Antartika. Okey, ataupun dia terlalu panas. Okey, ataupun dia terlalu panas. Macam di gurun contohnya. Jadi haiwan-haiwan ni bila dia hidup di kawasan yang sejuk, dia kena ada ciri-ciri ataupun spesifik karakteristik untuk dia tahan cuaca yang terlalu sejuk. Kalau mereka tinggal di kawasan yang terlalu panas, contohnya macam gurun atau di desert, jadi mereka juga kena ada tingkah laku khas ataupun specific behaviors untuk melindungi diri daripada cuaca melampau. So they will protect themselves against extreme weather. So sebab itulah haiwan-haiwan ni bila terlalu sejuk adalah dia punya ciri-ciri. Adalah ciri-ciri dia, mungkin bulu dia tebal ke, jadi ataupun tingkah laku yang khas. Contohnya dia tidur, dia makan banyak. Jadi kita akan tengok satu persatu apa yang terjadi kalau mereka tinggal di kawasan yang sejuk, apa yang terjadi kalau haiwan tersebut tinggal di kawasan yang panas. Bagaimanakah mereka melindungi diri, bagaimanakah mereka boleh hidup dalam kawasan yang terlalu panas ataupun yang terlalu sejuk. So kalau kamu tengok sini, kalau mereka tinggal di kawasan yang terlalu sejuk, contohnya macam Antartik, tempat yang sentiasa sejuk, macam ada salji, terlalu sejuk. So sangat-sangat sejuk, lagi sejuk daripada kalau kamu buka peti air sejuk kamu tu, kamu punya freezer. Jadi bagaimanakah haiwan-haiwan ni tinggal? Bagaimanakah haiwan-haiwan ni tinggal? Cikgu pernah ajar dalam kelas, mereka mesti ada bulu tebal. They must have thick fur. Thick fur. Jadi apakah fungsi bulu tebal ni? Dia boleh kurangkan kehilangan haba daripada badan haiwan. Thick fur enables animal to live in cold weather. Jadi maksudnya untuk kurangkan kehilangan haba daripada badan haiwan. Jadi contohnya kalau haiwan yang tidak ada bulu tebal, tidak ada bulu tebal, contohnya kalau kucing tidak ada bulu tebal, bulu nipis, bulu pendek, jadi mudah untuk haba keluar. Mudah untuk haba keluar daripada dorang punya badan. Sebab bulu dia nipis. So contohnya kalau ni adalah dorang punya badan, ni adalah bulu yang tebal. Ni adalah bulu yang tebal. Jadi tidak mudah untuk haba tu keluar. Tapi kalau hanya bulu yang pendek, bulu yang pendek contohnya macam just kucing, dengan bulu yang pendek, jadi senanglah haba tu untuk keluar. Senanglah haba untuk keluar daripada badan mereka sebab bulu dia pendek. So sebab itulah haiwan yang tinggal di kawasan yang terlalu sejuk, bulu dia mesti tebal. They must have really thick fur. So maksudnya dia tidak akan mudah hilang haba. So haba tu dia akan sentiasa berada dalam badan haiwan tu. So haiwan tu pun akan sentiasa berasa, bukanlah terlalu panas, tapi sentiasa berasa suam-suam. Sentiasa berasa panas. Jadi dia tidak mati kesejukan. Jadi contohnya adalah polar bear. Beruang yang tinggal di kutub, ataupun Arctic fox, maksudnya musang yang tinggal di kutub. Yang lagi kedua yang kamu kena hafal, tadi yang pertama adalah bulu tebal, yang kedua adalah lapisan lemak. So selalunya haiwan yang tinggal di kawasan yang sejuk, bulu dia adalah tebal, thick fur, dan kedua kadang-kadang haiwan tu ada lapisan lemak tebal. So dia ada
thick layer of fat. Okay, jadi kamu kena hafal lah, kadang-kadang dia akan tanya dalam soalan objektif. Okay, jadi apakah fungsi? Okay, apakah fungsi ada lemak yang tebal ni? So, apa fungsi dia adalah boleh memanaskan badan haiwan. Okay, boleh memanaskan badan haiwan dan mengurangkan kehilangan haba. Okay, so maksudnya haiwan yang ada lemak tebal ni, bayangkan je lah macam okay, so bayangkan je lah kalau kita ada okay, so bayangkan je lah kalau bulu yang tebal, kalau kamu mahu bayangkan bulu yang tebal adalah contohnya macam kita pakai selimut. Kita pakai selimut berlapis, lapis. Macam itulah bulu tebal haiwan. Okay, lapisan lemak tebal, bayangkan juga kalau kita ada contohnya kita ada tuala. Okay, kita lapis dekat bahagian perut. Lama-lama kita akan rasa perut tu macam sedikit suam-suam. Okay, sedikit suam-suam. Kenapa? Sebab bila makin lama makin tebal, kita akan rasa badan kita semakin panas. Ini sama lah macam haiwan. Kalau haiwan, dia ada lemak yang tebal dekat bahagian sini. So, dia rasa macam lemak ni lah yang akan panaskan badan mereka. Okay, akan panaskan badan mereka. Contoh macam kita lah pakai selimut berlapis-lapis. Bayangkanlah benda tu lapis-lapisan lemak. Okay. So, dan juga boleh kurangkan kehilangan haba. So, maksudnya tidak mudahlah haba tu keluar. Okay? Tidak mudahlah haba tu keluar bila tebal lapisan lemak. Tidak mudahlah untuk haba tu keluar daripada badan. Okay? Daripada badan haiwan tersebut. Keeps their body warm. Okay, jadi keeps the body warm. Jadi, apa haiwan yang mempunyai lapisan lemak tebal adalah contohnya macam penguin. Okay, contohnya macam penguin. Ini ataupun adalah kita punya adalah kita punya lion. Okey, kita punya, tapi bukan sea lion, lion yang dekat Antartik. Okey, dekat Antartik. Maksudnya yang sejuk lah. Kita punya sea lion tapi yang dekat Antartik, dekat tempat yang sejuk. Okey. Jadi kalau kita tengok sini, seterusnya tingkah laku khas ataupun specific behavior. Contoh macam tadi Cikgu saya cakap, kalau haiwan tu berada dekat kawasan yang terlalu sejuk, okay, kalau mereka berada dekat kawasan terlalu sejuk macam Antartika ni, okay, kadang-kadang mereka akan ada tingkah laku khas. So sometimes whenever it's too cold for the animal, they will have specific behavior. Okay, they will have specific behavior. Apakah tingkah laku khas adalah bermigrasi ataupun migrate. Okay, cikgu saya tulis migrate to warm places, bermigrasi ke kawasan panas. Jadi kadang-kadang kalau terlalu sejuk, mereka akan bermigrasi ke kawasan panas. Okay, migrate to warm places. So bahasa yang mudah adalah mereka berpindah. Okay, mereka berpindah daripada kawasan yang panas pergi ke kawasan yang dari kawasan yang sejuk pergi ke kawasan yang panas. Okay, so contohnya ni adalah kawasan yang sejuk. Mereka akan berpindah. Jalan-jalan sampailah ke kawasan yang panas. Okay. Jadi itu adalah maksud bermigrasi, migrate to warm places. So contohnya macam whale ataupun ikan paus. Okay, ikan paus ataupun whale, mereka akan bermigrasi ke kawasan panas. Contohnya kalau mereka di kawasan yang terlalu sejuk, mereka akan berpindah ke kawasan yang lebih panas. Okay, so bermigrasi adalah bahasa yang paling mudah, dia berpindah. Okay, so satu lagi adalah contohnya macam burung bangau. Okay, macam burung bangau. Kalau kamu pernah tengok burung bangau, mereka terbang dalam satu kumpulan. Okay, mereka terbang dalam satu kumpulan, ramai-ramai burung. Jadi maksudnya mereka bermigrasi ke kawasan panas. Migrated to a warm places. So mereka akan terbanglah ramai-ramai burung bangau. Jadi yang seterusnya kalau kamu tengok sini, bagaimanakah haiwan yang tinggal di kawasan yang sejuk? Okay, bagaimanakah haiwan yang tinggal di kawasan sejuk? Contohnya Antartika ataupun North ataupun Pole. Mereka akan berherbivorous.
berhibernasi. Okey, berhibernasi iaitu mereka akan tidur sepanjang musim sejuk selepas makan dengan banyak. Contohnya macam beruang. Okey, beruang ni maksudnya dia akan makan banyak. Dia makan banyak, makan banyak, makan banyak. Lepas tu mereka akan tidur. Okey, makan banyak, makan banyak, makan banyak. Mereka akan tidur sampailah habis musim sejuk. Bila habis sudah musim sejuk, mereka akan bangun. Okey, dia akan tidur sepanjang musim sejuk selepas mereka makan banyak. So, hibernates sleep when there is shortage of foods in winters. Maksudnya they will eat, okay, they will eat and then they will sleep throughout the winter season. Okay, they will sleep throughout the winter season. So that's how they save on food and that's how they survive throughout the cold weather. So tu adalah hibernasi lah. Maksudnya mereka akan tidur, mereka akan makan banyak. Jadi mereka akan tidur sepanjang musim sejuk. Bila habis sudah musim sejuk, mereka akan bangun lah. Okay, so apakah haiwan? Adalah contohnya macam ni, beruang. Okay, beruang selalunya dia akan tidur dekat dalam gua contoh, ataupun ni Arctic fox. Arctic fox ataupun musang Arctic. Okay, Arctic fox ataupun musang Arctic maksudnya musang yang tinggal dekat kawasan Arctic, dekat kawasan sejuk. Okey, jadi yang terakhir kita akan tengok apakah tingkah laku. Okey, apakah tingkah laku ataupun specific behavior for animals that live in warm places ataupun hot places. So, apakah tingkah laku khas yang dilakukan oleh haiwan kalau mereka tinggal di kawasan yang panas? Okey, kalau mereka tinggal di kawasan yang panas, apakah yang haiwan tersebut akan apakah haiwan tersebut ada? Okey, minta maaf, bukan tingkah laku khas, tapi sebenarnya adalah ciri-ciri tersilap. Okey, ciri-ciri ataupun karakteristik. So, apakah yang haiwan ini ada? So, apakah yang haiwan ini ada adalah bonggol. Okey, haiwan itu ada bonggol. Okay, they have humps when they live in an extremely hot places. So mereka akan ada bonggol bila mereka tinggal di kawasan yang terlalu panas. Jadi bonggol-bonggol ni, okay, kalau kamu pernah nampak, paling senang hafal adalah dekat unta. Okay, dekat kawasan Arab contohnya. So unta ataupun kawasan gurun pasir. So unta ni mereka akan ada bonggol. Okay, mereka ada bonggol. Dan juga ni, bison. So, bison mereka juga ada bonggol. So, camel, unta, bison, kedua-duanya ada bonggol. Kenapakah mereka ada bonggol? Sebab dia menyimpan makanan dalam bentuk lemak. Okay, dia akan simpan makanan dalam bentuk lemak. So, dekat atas ni, selalunya orang ingat simpan air. Tapi sebenarnya bukan. Dia simpan makanan. Dia simpan makanan dalam bentuk lemak. Disimpan makanan dalam bentuk lemak ni pun simpan makanan dalam bentuk lemak sebab mereka tinggal dekat kawasan yang terlalu panas, bukan mudah untuk cari makanan. Bukan mudah untuk cari makanan. So, bila mereka ada bonggol ni, mereka boleh hidup dalam beberapa hari dengan lemak. Okey, dengan lemak yang ada di dalam bonggol mereka. So, tissue fats acts as source of energy. So maksudnya ni dalam ni dia ada lemak ataupun dia ada fat. Okay, dia ada fat. So benda ni lah yang akan bagi tenaga, makanan untuk haiwan tersebut. Dia acts as the source of energy. Okay, seperti biasalah kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu. Lagi yang terakhir, haiwan yang tinggal di kawasan yang sangat panas, terlalu panas, mereka akan ada telinga panjang. Okay, mereka akan ada telinga panjang. Mungkin kamu sudah pernah tengok ni dekat National Geographic. Okay, kalau tidak, kita belajarlah sekarang. Okay, so telinga panjang. So telinga panjang ataupun large and long ears. So haiwan yang tinggal di kawasan terlalu panas, kadang-kadang mereka akan ada telinga yang panjang. Okay, so telinga yang panjang ni akan membebaskan haba dengan mudah. So kamu tengok ni adalah musang gurun. Okay, musang gurun. Jadi desert fox, kalau kamu tengok sini, dia punya telinga adalah panjang. Okay, adalah panjang berbanding dengan musang biasa. Kalau kamu pernah tengok musang, dia hanya telinga
macam biasa saja yang tidak panjang. Okay, tapi kalau yang tinggal di gurun, kadang-kadang mereka akan ada telinga yang panjang. Kenapa ada telinga yang panjang? Adalah sebab bila telinga ni panjang, dia akan ada kawasan yang lebih besar, okay? Bigger surface area ataupun luas permukaan yang lagi besar. So senanglah haba untuk keluar. Okay, senanglah haba untuk keluar sebab terlalu panas kan. So senang haba dia untuk keluar supaya haiwan-haiwan ni tidak terlalu panas dan mereka boleh hidup dekat kawasan-kawasan contohnya macam burung. Okay, so dia ada kawasan permukaan yang lebih luas, bigger surface area. So senanglah haba itu keluar. Okay, so haiwan-haiwan ni di mana sahaja mereka tinggal, tidak kira sejuk, tidak kira panas, mereka mesti ada tingkah laku khas, specific behavior ataupun ciri-ciri yang khas supaya mereka boleh hidup. Okay, jadi cikgu akan bagi latihan. So kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu.